Buletin Didik 1 April bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatan Kuasa Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan membincangkan penurunan kuasa autonomi dalam bidang pendidikan kepada Sabah dan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin, kuasa autonomi itu akan memudahkan kedua-dua negeri berkenaan melaksanakan dan mempercepatkan setiap projek pembangunan pendidikan. Jelas beliau, ia adalah perkara baharu disenaraikan dalam jawatankuasa MA63. Justru perbincangan lanjut dan lebih terperinci akan diadakan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bangunan pentadbiran, Dewan Serbaguna dan Auditorium Fasa Kedua Institut Perguruan Guru IPG Kampus Gaya Sabah siang tadi. Projek pembinaan bangunan bernilai lebih 60 juta ringgit itu mula dibina pada 2019 dan siap pada 25 Januari lalu bagi menggantikan bangunan lama yang uzur. Ia juga tanda sokongan berterusan KPM dalam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran serta pemartabatan ilmu dapat berjalan lancar dalam persekitaran yang selamat dan selesa. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk bersama-sama memperkasakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa selaras kedudukannya sebagai bahasa serumpun bagi kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Joko Widodo antara lain bersetuju untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di semua persidangan antarabangsa. Datuk Seri Ismail Sabri berkata usaha bersama antara Malaysia dan Indonesia bagi memperkasakan bahasa kebangsaan itu bakal membantu menjadikannya sebagai bahasa ASEAN pada masa depan. Menurut beliau, bahasa serumpun itu merangkumi bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa, bahasa Melayu di Kemboja dan bahasa Melayu di Filipina. Katanya kedua-dua negara juga bersetuju supaya bahawa Malaysia dan Indonesia akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara pada setiap persidangan antarabangsa. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta siang tadi. Guru-guru diingatkan mengenai tanggungjawab dan perbezaan menjadi seorang pengajar dan pendidik, terutama dalam mendepani pelbagai cabaran hari ini. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, guru dan bakal guru perlu menyemarakkan jiwa sebagai seorang pendidik kerana sikap sedemikian mampu mengubah karakter seseorang murid. Elemen antara kita ni menjadi seorang pendidik dengan elemen kita sebagai seorang pengajar, dua terminologi yang cukup berbeza. Dari segi terminologinya dan segi impak dan kesan serta definisinya juga berbeza. Menjadi pendidik tidak sama dengan menjadi hanya pengajar. Pengajar adalah orang yang hanya menjalankan tugas rutin, menerima gaji bulanan. Pendidik will goes beyond that. Pendidik akan mengubah yang mampu mengubah seorang pelajar adalah pendidik. Perkara itu disampaikan oleh Datuk Dr. Ahmad Masrizal dalam ucapan penutupan program Minggu Kreativiti Pendidikan 2022 di Universiti Teknologi Mara UiTM, Kampus Puncak Alam di Shah Alam. Turut hadir Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janor. Datuk Dr. Ahmad Masrizal berkata, program Minggu Kreativiti Pendidikan 2022 antara program yang mampu memberi impak kepada pendidik. Program ini dianjurkan dengan kerjasama UiTM, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Institut Pendidikan Guru IPG. Menggunakan slogan Guru Penjana Inovasi Pendidikan, program bertujuan menyemai kemahiran berfikiran kreatif dan kritis dalam mengaplikasi konsep TPAC iaitu teknologi, pedagogi dan isi kandungan. Berfikiran terbuka dan jangan terlalu bergantung kepada ijazah semata-mata. Itu antara saranan angkasawan pertama negara yang juga merupakan seorang doktor bedah ortopedik, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur, kepada bakal graduan dalam mencorakkan masa depan masing-masing.
Walaupun kita begitu mencabar dalam kehidupan zaman kini, masih tidak lagi terlambat. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang begitu demand yang tak semestinya kita lakukan melalui degree kita. Contohnya seperti artificial intelligence, seperti data scientist, seperti robotics engineer, sales development, cyber security. Jadi banyak pekerjaan di luar sana mungkin bukan dalam bidang kita. Sebab kita mendapat degree ini sesuatu degree tapi tak semestinya kita melakukan pekerjaan melalui degree saya. Datuk Dr. Syekh Muzaffar menyertai program Sembang Santai secara dalam talian bertajuk Hala Tuju Kerjaya Masa Hadapan. Program dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Karier di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tambahnya, bakal graduan juga perlu mempersiapkan diri dari segi fizikal, mental dan psikologi sebelum memilih sesuatu kerjaya. Antara perkara yang perlu ada dalam diri mereka termasuk kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan serta personaliti diri yang tinggi. Bersua kembali, menghampiri Ramadan, bulan penuh rahmat dan keampunan yang cukup dinanti-nantikan sekalian umat Islam, sudah pasti aktiviti mengimarahkan masjid atau surau paling dirindui selepas 2 tahun tidak berkesempatan menikmatinya. Bagi penduduk di Perlis, peralihan ke fasa endemik membolehkan umat Islam kembali mengerjakan solat dengan merapatkan kembali saf. Laungan rapatkan saf ketika solat Jumaat di Masjid Nurul Naim Padang Besar siang tadi membuatkan ramai jemaah sebab, apatah lagi menanti bulan Ramadan yang bakal tiba. Rindu macam dululah. Sebelum ni pun dah masjid pun tahun sudah pun tak ada tarawih. Banyak AJK dan pegawai masjid ya. Tahun ni dah banyak perubahan lah. Jadi semangat tu orang kata apa? Banyaklah kata kan, berbeza. Seronok, sudah lama tak main. Lepas tu tidak ni tak boleh kan, budak-budak pun tak boleh lah, dah boleh dah, merasa syok lah. Terawih pun ingat nak bagi penuh lah tahun ni. Seperti di semua tempat lain, prosedur operasi standard SOP di Masjid Nurul Naim Padang Besar masih mengekalkan pemakaian pelitup muka. Penyusunan program sepanjang Ramadan juga telah dilakukan sebaik mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan dan Majlis Agama Negeri. Anak-anak golongan asnaf terus menerima perhatian program titipan kasih harian Metro. Bantuan itu bertujuan memudahkan mereka menerima pendidikan secara dalam talian. Menerusi inisiatif itu, 50 pelajar di Negeri Sembilan dan Melaka menerima sumbangan komputer riba. Majlis diadakan di Dewan Seminar Pendeta Zaaba di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Port Dickson. Selain komputer riba, semua pelajar terbabit juga menerima sumbangan pakej pelan data internet selama setahun untuk memudahkan proses pembelajaran mereka. Saya rasa sumbangan ni sangat memudahkan urusan saya untuk belajar online kelas sebab kalau guna handphone baru sekejap je dah panas, lag. Adik-beradik 3 orang, semua masih belajar lagi. Saya akan berkongsi dengan mereka dan ini akan membantu mereka juga. Sebanyak 25 laptop kita beri dan ini adalah pusingan yang kedua yang kita lakukan bersama Afin Islamic Bank. Yang pertama baru-baru ini kita buat di Melaka, kan? Seramai 310 kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIKKIDS setakat semalam. Berdasarkan laman web COVID Now, lebih 1.3 juta kanak-kanak atau 37.4% populasi itu di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin. Menerusi PIKKIDS yang dilancar pada 3 Februari lalu, kerajaan menetapkan masa selama 8 minggu antara dos pertama dengan kedua. Sementara itu bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, lebih 2.8 juta individu atau 91.7% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala lebih 2.9 juta atau 94.8% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa, lebih 15.8 juta individu atau 67.2% telah menerima dos penggalak.
Seperti yang berlaku pada kebanyakan kita, warga Uzbekistan juga amat menggemari makanan tradisi ketika Ramadan. Dan yang lebih menarik, hampir semua makanan itu dibuat sendiri oleh penduduk tempatan. Di Bazar Chorsu di Tashkent, ibu kota Uzbekistan ini, misalnya, pelbagai jenis juadah untuk berbuka puasa dijual. Pelbagai golongan masyarakat datang ke sini. Apatah lagi kerana kedudukan Bazar Chorsu sebagai antara pasar terbesar di tengah Asia. Makanan yang dijual termasuk produk daripada daging dan sayur-sayuran segar serta manisan dan pencuci mulut. Mayiz mana Samarqanddan keladi. Soyaki mayiz yeydi bunu. Tamamını odamda gebergelerini ko'paytirib, qonni ko'paytirib odamga foydasi bor buni. Mana bu o'rik bu. Bu Farg'onadan keladi bu. Qora o'rik dorilanmagan deydi. Bu shirin. Yurakka foydasi bor aka buni. Bu ham eng yaxshilaridan. Hampir semua buah-buahan dan sayur-sayur ditanam sendiri oleh penduduk tempatan Uzbekistan. Kerana kedudukannya, Bazar Chorsu juga popular di kalangan pelancong luar. Antara mereka termasuk dari Emirat Arab Bersatu dan Turki. Dan seperti kebanyakan pasar malam di Malaysia, ada juga makanan di sini yang dimasak di tempat terbuka. Menurut penjual, keadaan lebih meriah ketika penduduk datang untuk berbuka puasa. Museum Madame Tussauds di London yakin menerima lebih ramai pengunjung melalui penampilan patung lilin terbaharu penyanyi David Bowie. Patung itu direka hasil kerjasama syarikat milik mendiang Bowie serta dengan menggunakan maklumat mengenai penyanyi itu pada tahun 1983. Imej menonjolkan watak Bowie berambut merah dan berpakaian ketat. Pendedahannya dibuat dipercayai semasa Bowie dijangka menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-75. Turut dipamerkan patung seorang lagi bintang rock Ziggy Stardust. Sebagai tarikan terbaru, pengunjung turut dibenarkan bergambar dengan patung bintang yang dipamerkan di Museum Madame Tussauds. Bowie meninggal dunia pada 10 Januari 2016 ketika berusia 69 tahun dan selepas 18 bulan disahkan mengidap kanser hati. Lukisan aneh mengenai topeng seorang lelaki bertanduk karya Jean-Michel Basquiat diunjurkan dilelong pada harga $70 juta Amerika. Lukisan bertajuk Untitled dan dikatakan mempunyai kaitan dengan 3 topeng puak Afrika. Buat sementara ini, lukisan itu dipamerkan di Bandar Taipei, Taiwan sebelum dilelong di New York, Amerika Syarikat pada 18 Mei depan. Lukisan itu dihasilkan oleh Basquiat pada tahun 1982 di Modena, Itali. Ketika dibeli pada tahun 2016, lukisan ini berharga $58 juta Amerika. Lukisan itu ketika ini dimiliki usahawan dan pengumpul lukisan dari Jepun, Yusaku Maezawa. Hai, hari ini saya akan memperkenalkan anda pada satu bahan pameran yang ada di Petrosan, iaitu Fasa Bulan. Dan ini, untuk bahan pameran ini akan dapat melihat sejumlah 8 fasa bulan secara dasarnya yang akan terbentuk apabila bulan mengorbit bumi. Dan fasa-fasa bulan ini akan terjadi bergantung pada sudut antara bulan dan matahari. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana fasa-fasa bulan ini terjadi dengan cara mudah, boleh menggunakan bahan pameran yang ada di Petrosan. Sukan Piala FA, Melaka United menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Pusingan pertama, Melaka mudah menundukkan pasukan dari Liga Amatur Persada Integriti Bersatu PIB 4-0. Melaka jersey hijau menentang PIB. Emmanuel Oti tenang mengawal bola untuk disusuli satu sepakan tepat ke penjuru kanan gawang PIB. Tindakan Syukri Azman menampan bola dengan tangan menyebabkan dia dilayangkan kad merah. Disusuli sepakan penalti Adriano, Melaka melebarkan penguasaan. Berikutnya masih Melaka yang mendominasi asakan. Hasil gol daripada Nosyarul Idlan Talaha, Melaka 3-0 mendahului. Kealpaan benteng PIB kembali memakan diri. Hasil jaringan kedua peribadi daripada Nosyarul, Melaka menang 4-0. Perak jersey hitam berdepan satu lagi pasukan dari Liga Amatur Kijang Rangers.
Di sebalik menguasai asakan, ketumpulan ketika melakukan penyudah menghampakan Perak. Perak mencuba lagi. Tadukan Akil Hilman diselamatkan di atas garisan gol oleh pemain Kijang. Masih tanpa gol, kedudukan berubah sebaik permainan berada dalam waktu kecederaan. Hakim Isa muncul wira Perak apabila menolak masuk gol tunggal perlawanan. Perak 1, Kijang Rangers 0. Persatuan Muay Thai Kelantan PMK menyasarkan 8 pingat emas pada Kejohanan Sukan Malaysia SUKMA yang bakal diadakan di Kelantan pada tahun 2026. Timbalan Presiden PMK Rizal Mayunus berkata, sasaran itu berdasarkan pencapaian semasa atlet. Jelas PMK, sasaran pingat emas melibatkan 9 kategori. Dengan persediaan rapi, Persatuan yakin 400 atlet yang berada di bawah PMK mampu meraih pencapaian cemerlang. 2026 ni target 6 ataupun 7 mahu untuk Kelantan. InsyaAllah lepas pada ni, makna SUKMA ni, nombor 1 kita SUKMA. Lepas pada ni mungkin kita akan pergi ke Olimpik, SEA Games. InsyaAllah lah. Beliau berkata demikian selepas penyerahan watikah pelantikan dan pengiktirafan lantikan pengurus penganjur Muay Thai peringkat kebangsaan dan antarabangsa oleh World Muay Thai Council di Kota Baru. Menerusi sijil pengiktirafan dari Badan Dunia ini, kejohanan peringkat antarabangsa boleh dianjurkan PMK. Ia juga merupakan pengiktirafan pertama yang diterima Persatuan Muay Thai Negeri. Dokumentari Facing Nolan mengenai kisah legenda pemain baseball Nolan Ryan mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, semoga kisahnya memberi dorongan kepada kita untuk berjaya. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.